Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 yang akan membentangkan tentang hala 7 dan cabaran falsafah pendidikan Islam di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Aisyah binti Abdul Rahman. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan permasalahan kajian. Pengenalan. Falsafah pendidikan Islam di Malaysia memainkan peranan penting dalam memupuk pemahaman agama dan moral dalam kalangan masyarakat, membangunkan kepimpinan Islam dan mempromosikan kesedaran terhadap amalan agama. Kewajipan menuntut ilmu turut diingatkan oleh Rasulullah SAW menerusi hadisnya, iaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nombor 224. Kajian ini bertujuan untuk memberi kefahaman yang menyeluruh mengenai hala 7 dan cabaran falsafah pendidikan Islam di Malaysia dengan memberi tumpuan kepada isu-isu seperti pembangunan kurikulum, kualiti pengajaran dan persekitaran pembelajaran. Seterusnya, permasalahan kajian. Falsafah pendidikan Islam di Malaysia mempunyai beberapa isu. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam tidak mencukupi dan tidak memenuhi perkembangan dan keperluan pelajar. Yang kedua, kualiti pembelajaran dan pengajaran dalam subjek ini sering menjadi masalah apabila kaedah pengajaran yang tidak sesuai digunakan dan maklumat tidak disampaikan dengan betul. Ketiga, pengurusan sekolah Islam adalah isu kerana kekurangan sumber dan kelemahan dalam penguruskan sekolah dengan baik. Yang terakhir, guru pendidikan Islam tidak mempunyai kemahiran dan keupayaan diperlukan untuk menyampaikan ilmu agama kepada pelajar. Assalamualaikum, nama saya Nur Anissa Filah binti Saad. Saya akan menerangkan tentang persoalan kajian. Okey, persoalan kajian yang pertama, bagaimanakah kita ingin menaik taras sistem kurikulum pendidikan Islam di Malaysia? Kita harus menaik taras sistem pendidikan Islam ini dengan menambah subjek-subjek elektif yang sedia ada di sekolah rendah agama ataupun di sekolah menengah agama dan diserahkan ke sekolah kebangsaan untuk menambah baikkan lagi sistem pendidikan Islam di setiap sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Persoalan yang kedua, bagaimana kita ingin meningkatkan mutu pengajaran serta pembelajaran? Guru harus memainkan peranan yang sangat baik untuk kita sama-sama meningkatkan pendidikan Islam lebih banyak pada kelas asas dan juga melalui praktikal. Dan yang ketiga, apakah peranan terhadap pengurusan pendidikan Islam? Setiap sekolah mempunyai sistem pengurusan pendidikan Islam untuk subjek pendidikan Islam. Jadi setiap guru yang memegang dalam memegang jawatan sebagai ketua pendidikan Islam tersebut harus memainkan peranan yang baik, bukan hanya pada segi subjek tersebut tetapi pada institusi dan juga peranan kepada ibu-bapa. Yang keempat, haruskah kita menilai kebolehan dan kepekaran seorang guru untuk mengajar subjek pendidikan Islam? Sewajarnya, di mana-mana setiap sekolah sekalipun, kita harus melihat kebolehan dan kepakaran seorang guru untuk mengajar subjek pendidikan Islam, kerana pendidikan Islam adalah subjek yang sangat penting untuk orang-orang yang anak murid yang beragama Islam. Justru sekiranya guru tersebut tidak mahir dalam mengajar subjek pendidikan Islam, ia sesuatu yang sangat membimbangkan. Justru lagi, guru tersebut harus mengajar subjek itu dengan baik, dan pihak atasan juga perlu melihat dan menilai kepakaran guru tersebut. Assalamualaikum, nama saya Nuri Salina binti Ismail. Saya akan menjelaskan tentang objektif hala 7 dan cabaran pendidikan Islam di Malaysia. Yang pertama adalah menghuraikan definisi dan konsep hala 7 dan cabaran falsafah pendidikan Islam di Malaysia. Pentingnya untuk kita mengetahui definisi dan konsep sesuatu perkara, kerana tanpa adanya definisi, kita tidak akan mempunyai hala 7 untuk mencapai matlamat. Yang kedua ialah menjelaskan sejarah awal kemunculan pendidikan Islam di tanah Melayu, tentang bagaimana cara pendidikan Islam tersebar di tanah Melayu. Yang ketiga ialah mengenal pasti cara dan langkah untuk menaik taraf sistem pendidikan Islam di Malaysia, supaya sistem pendidikan Islam di Malaysia lebih efisien dari segi pembelajaran. Seterusnya adalah meningkatkan kaedah pembelajaran dan pengajaran pendidikan Islam di Malaysia, supaya banyak kaedah
yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi pembelajaran. Sebagai contoh, kita boleh menarik minat pelajar dengan menggunakan e-pembelajaran. Kerana pelajar dapat bermain sambil belajar. Dengan ini, ia akan menarik minat pelajar dan membuatkan pelajar berasa seronok untuk belajar. Akhir sekali ialah untuk membangun manusia untuk membangun manusia seutuhnya dalam semua aspek, merangkumi aspek rohani, jasmani, emosi dan berakhlak mulia. Dengan adanya pendidikan Islam, ianya bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang cemerlang, malah pelajar yang mempunyai sasiah diri dari segi aspek rohani, jasmani, emosi dan berakhlak mulia. Pentingnya pembelajaran pendidikan Islam ini kerana untuk melahirkan insan yang seimbang dalam semua aspek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Damia Farisa binti Syamsul Bahari. Nombor matrik saya 2023281696. Hari ini saya akan terangkan tentang sorotan kajian dalam projek saya iaitu Hala Tuju dan Cabaran Falsafah Sistem Pendidikan Islam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, pendidikan ini adalah satu sistem dalam kehidupan kita yang merangkumi pelbagai aspek dan membentuk sasiah diri kita. Pendidikan ini sangat penting sebab daripada pendidikan inilah kita akan tahu macam-macam benda dan dari segala aspek yang berlaku dalam kehidupan. Pendidikan memang akan mengubah hidup kita daripada segi jasmani, rohani dan sebagainya. Hari ini saya akan bentangkan 5 poin, which is yang pertama adalah definisi dan konsep falsafah pendidikan Islam di Malaysia. Okey. Definisi dan konsep falsafah pendidikan Islam dekat Malaysia ni adalah menyediakan panduan dan peraturan yang sangat jelas yang melibatkan pendidikan dan diguna pakai dalam sekolah-sekolah dan juga dalam universiti-universiti ataupun tempat-tempat belajar. Okey, definisi dengan konsep ni sangat penting sebab daripada sini kita akan belajar macam mana untuk menguruskan diri, macam mana untuk kita berfikir tetapi berdasarkan syariat ataupun panduan yang betul. Yang kedua dalam sorotan kajian adalah dapat menjelaskan kedatangan Islam ke Nusantara ataupun Tanah Melayu ataupun dikenali sebagai Malaysia. Okey, dikatakan Islam ini dah datang dekat Tanah Melayu ni ataupun dekat Nusantara ni pada abad ke-17 Masihi. Agama Islam ni dibawa daripada pedagang-pedagang daripada Arab melalui laluan sutera dan juga dia menyebarkan dengan cara berdakwah dan juga berkahwin dengan orang-orang tempatan. Dan juga bila agama Islam tu dah berkembang dekat Nusantara, daripada Nusantara ni juga mereka membawa agama Islam ni ke Asia-Asia lain iaitu ke China dan sebagainya. Okey, poin yang seterusnya ataupun poin yang ketiga adalah cara dan langkah untuk menaik taraf sistem pendidikan Islam dekat Malaysia ni. Okey, salah satu cara untuk kita menaik taraf sistem pendidikan Islam dekat Malaysia ni dengan mempraktikkan cara pembelajaran Alaf 21. Okey, macam mana cara pembelajaran Alaf 21 ni? Which is, cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah boleh memberikan mereka salah satu kajian ataupun salah satu permasalahan yang membenarkan atau membolehkan mereka menggunakan cara berfikir aras tinggi, which is cara berfikiran itu tidaklah limited terhadap satu-satu perkara tetapi meluas, tetapi berlandaskan syariat dan panduan yang jelas dalam pendidikan Islam itu sendiri. Cara ini dapat dipastikan untuk dapat menaik taraf sistem itu sendiri sebab pelajar-pelajar ataupun murid-murid ni dia akan cepat faham tau. Sebab dia akan memperhatikan benda ni dalam kehidupan seharian dia. Tak juga dekat sekolah saja, tapi dekat rumah, dekat nanti bila dah besar dekat tempat kerja dan sebagainya. Dan daripada situ kita dapat tahu bahawa sistem pembelajaran Alaf 21 ni adalah salah satu sistem yang sangat baik untuk mereka. Yang keempat adalah cara ataupun kaedah untuk menaik taraf sistem pembelajaran dan pengajaran dalam kelas.
Okey, untuk subjek pendidikan Islam, mostly ataupun kebanyakan tenaga pengajar ataupun guru-guru dia akan pakai terhad kepada papan putih ataupun papan hitam saja. Tetapi kita boleh naik taraf ataupun salah satu kaedah untuk kita upgrade adalah kita menggunakan berbagai media teknologi yang wujud sekarang. Macam video, kita pakai video, kita paparkan pakai LCD, pakai laptop, dan kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan audio yang dirakam, ataupun kita menggunakan apps-apps seperti Slide, Canva dan sebagainya. Benda-benda yang ini ataupun item-item ni akan menarik minat pelajar untuk lagi belajar dan lagi minat akan subjek pendidikan Islam. Yang seterusnya adalah tenaga pengajar memberikan projek ataupun permasalahan yang relevan dengan subjek pendidikan Islam dan juga dengan kehidupan moden sekarang. So, macam mana kita nak kaitkan kan? Contohnya macam kita bagi mereka projek yang melibatkan kehidupan seharian mereka dan melibatkan juga pendidikan Islam tu sendiri. Sebab daripada sini pelajar akan dapat create ataupun pelajar akan dapat banyak maklumat yang mana mereka tak boleh berfikir ataupun membuat sesuatu perkara melebihi ataupun melampaui batas dalam pendidikan Islam. Poin yang terakhir sekali dalam sorotan kajian adalah membangunkan sasiah diri daripada segi jasmani, rohani dan sebagainya. Okey, penting untuk kita belajar pendidikan Islam ni sebab dia merangkumi seluruh kehidupan kita. Kita sebagai orang Islam, pendidikan Islam ni sangat penting sebab dia merangkumi seluruh hidup daripada kita hidup, daripada kita baby sampailah kita dah tak ada nanti. Dan ianya berkait antara satu sama lain. Bila kita belajar pendidikan Islam ni, kita tahu batas-batas yang perlu kita jaga dan juga perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang boleh dilakukan. Ia menjadi panduan dalam hidup kita dan dalam diri kita untuk membentuk sasiah diri kita yang seimbang daripada segi jasmani, rohani, mental dan sebagainya. Dalam dapatan kajian yang dijalankan, soal selidik telah dilakukan di dalam bentuk Google Survey dan telah diisi sebanyak 40 responden. 40 responden terdiri daripada lelaki 27.5% dan 72.5% ialah perempuan yang berumur lingkungan antara 17 hingga 56 tahun. Isi soal selidik mengandungi demografi responden seperti umur, jantina dan juga tahap pendidikan. Dan seterusnya diikuti soalan berkaitan dengan topik yang dibincangkan, iaitu hala tuju dan cabaran falsafah pendidikan Islam di Malaysia. So, pilihan jawapan bermula dengan sangat tidak bersetuju dan diakhiri dengan sangat bersetuju. So, berdasarkan data yang dikumpulkan, seramai 80% responden akan memilih sangat bersetuju bahawa Malaysia patut memberikan penekanan lebih mendalam lagi terhadap falsafah pendidikan Islam dan harus melakukan inisiatif untuk menarik minat masyarakat terhadap pendidikan Islam. Responden juga turut memberikan cadangan dan pendapat di akhir soalan. So, antara cadangan yang diberikan ialah untuk memperluaskan lagi pendidikan Islam di media masa secara terbuka, memandangkan agama rasmi di Malaysia ialah agama Islam. Berikut adalah hasil dapatan kajian. Secara keseluruhannya, apa yang dapat kita simpulkan ialah Malaysia masih berada di fasa yang lemah di dalam ilmu pengetahuan falsafah pendidikan Islam. Hal ini adalah perkara yang perlu diambil berat kerana ianya akan menjejaskan integriti dan perspektif Islam dan akan membawa masyarakat terdedah kepada rasuah, kurangnya kesedaran terhadap ilmu agama dan pengaruh budaya dan globalisasi. Pendedahan kepada ilmu falsafah pendidikan Islam haruslah diberikan penekanan semenjak awal usia lagi agar ilmu yang diperolehi dapat dipupuk di dalam diri dari segi rohani, jasmani dan emosi. Oleh itu, kerajaan dan Kementerian Pendidikan juga amat memainkan peranan yang amat penting di dalam perkara ini untuk menyediakan lebih banyak lagi kemudahan seperti bahan bacaan, guru yang diiktiraf dan program-program yang sesuai untuk setiap lapisan masyarakat, tidak kira umur. So, dengan adanya inisiatif dan usaha untuk menaik pulih pendidikan Islam di Malaysia, akan terlahirnya lebih ramai masyarakat yang mempunyai kepribadian yang kuat, moral yang baik dan juga sikap yang benar pada generasi di masa yang akan datang.